This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita buat set yang saya rasa yang kelima. Okey, saya rasa set yang kelima lah. Tapi kertas 2 ialah termasuk yang ini. Okey, so untuk kertas 2, 2 jam setengah. Okey, 2 jam setengah masa dia. Okey, kemudian dia bagi dekat kita jadual kebarangkalian dia bagi. Senarai rumus pun dia bagi. Kemudian soalan ini ada 3 bahagian. Okey, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Tak nampak kat situ. Okey, ada 3 bahagian. Okey, kemudian kita memang kena jawab pada kertas ni sajalah untuk pelajar, jawab dalam ni saja. Cuma ruangan yang saya ambil ni, saya ambil ruangan yang pendek saja. Kalau saya tak muat, saya tulis dekat tepi lah. Okey, so kita bincang dulu soalan nombor 1. Rakaman lah. Okey, kita tengok dahulu apa yang diberi oleh soalan. Kita kena guna apa yang soalan bagi. Yang pertama, dia bagi dekat kita 6 kuasa X tambah Y sama dengan 36. So, Maida uraikan di sini. 6 kuasa X tambah dengan Y sama dengan 36. Nama lain 36 ialah 6 kuasa 2. Jadi apabila asas dia dah sama, sebelah kiri asasnya 6, sebelah kanan pun asasnya 6, kita cuma bandingkan kuasanya saja. Jadi X tambah dengan Y sama dengan 2. Ini adalah maklumat yang kedua. Maklumat yang pertama yang tadilah 6 kuasa X tambah Y sama dengan 36. Ini maklumat yang pertama. Maklumat yang pertama. Okey. So, katakan sekarang kita nak menjawab soalan. Iaitu daripada soalan pokok. Yang warna biru atas ni kita panggil soalan pokok dan barulah kita nak selesaikan soalan A. Yang pertama, saya guna warna kuning di sini. Kita tengok ada 36. Okey, 36 tu Medan tukar dia enam. Kemudian dekat situ dia ada kuasa X per 2. Okey, kemudian dia buat simbol ni sebenarnya darab. Ni yang hitam ni darab. 6 kuasa Y sama dengan 12 X kuasa 2 tambah 12 XY. Okey, daripada situ kita dapati 2 dengan 2 ni mati. Okey, 2 dengan 2 mati, maka tinggallah dia 6 kuasa X darab 6 kuasa Y sama dengan Medan faktorkan 12, maka habislah 12. Medan faktorkan X, maka habislah X. So yang tertinggal lagi ialah kita tinggal lagi X tambah dengan Y. Semasa kita buat X tambah Y, kita terpandang equation nombor 2. Sebab tadi kita dah terbuat X tambah Y tu bersamaan dengan 2. Okey. Tetapi Medan selesaikan yang depan ni dulu. Apabila hubungannya darab, kuasanya kita akan tambah. Sekejap Saya rasa ada mesej. Okey. So saya ulang balik kat sini. Okey, sebab nilai-nilai di sini
dia sama. Okey, dia sama. Sini ada 12. Okey, kat sini ada 12. Jadi madam boleh faktorkan 12. Kemudian di sini ada X. Di sini pun ada. Jadi madam keluarkan X. So yang tinggal lagi 1X tambah dengan Y. Itu yang 12 tadi. Okay. Sekejap saya baca mesej sekejap Ada yang hantar mesej dekat sini. Okay. Kadang-kadang pelajar tak perasan tahu saya bagi link dekat description ni. Sekejap Okay, so sorry. Saya sambung. Okay, sebab ramai nak masuk, cuma saya tak menang tangan nak tekan accept tu. Okay, so saya sambung. Oleh kerana 6 kuasa X darab 6 kuasa Y hubungannya darab, maka kuasanya kita akan tambah. Itu petua hukum log. Hukum indeks. Sama dengan 12 X tambah Y kita dah buat tadi bersamaan dengan 2. Saya guna yang dekat bintang ni. Okey, kemudian tempat yang warna pink ni, tempat warna pink ni sama dengan yang ini, sama. So saya akan ganti di situ dengan 36 sama dengan 24X. Jadi dari situ sebenarnya kita dah boleh dapat dah nilai X. So nilai X kita adalah nilai X ke nilai Y saya dapat ni? Nilai X kan? So bila saya kira, sekejap saya terpandang. Okey, saya dah dapat nilai kat situ. Kalau kita buat X jadi tajuk, kita buat X jadi tajuk. Tekan kalkulator, 36 per 24. So, madam harap awak jangan congak lah. Awak guna kalkulator. 36 per 24, kalkulator tolong buat untuk awak. Kita bukan sekolah rendah lagi nak congak-congak macam tu tau. Kalau madam secara peribadi, kita ada kalkulator canggih, buat apa kita nak congak-congak lagi. Nanti tercongek nanti kan. So kat sini, nilai X sama dengan 3 per 2. Tak unsing dah, kalkulator canggih. Okey, bila dah dapat nilai X, saya mesti nak cari nilai Y. Nilai Y, saya boleh masukkan dalam persamaan nombor 2 ni. Into the second equation. So, saya ada X tambah dengan Y sama dengan 2. Jadi, Y sama dengan 2 tolak dengan X. X baru dapat tadi, 3 per 2. Yang ini pun jangan congak juga. Kita tekan je kalkulator. 2 tolak 3 per 2. So dapat jawapannya ialah Y sama dengan 1 per 2. Dia mudah saja. Tapi kita kena banyakkan latihan supaya kita tak salah dekat hukum indeks. Okay, so madam buka soalan. Kalau ada apa-apa, sila tanya. Sambil-sambil tu madam akan pergi kepada soalan nombor 1B. Okey, 1B ada ruang di bawah. Cuma saya ambil masa sikit untuk saya tulis kat tepi lah ya sebab saya tak nampak soalan. Saya jadi ralat. Okey, saya nak buat soalan B. 6 kuasa X ada Y sama dengan X tambah Y kita pernah tengok tadi per dengan 6 kuasa Y darab dengan X.
Itu soalan dia. Yang pertama, Madam nak buat pertukaran suka sama suka. 6 kuasa Y pergi sana, Y pergi ke sini. Okay, kita boleh buat pertukaran iaitu, jadi yang ini saya dapat 6 kuasa X, 6 kuasa Y sama dengan X tambah dengan Y per dengan Y dan di sini adalah X. Bila kita buat pertukaran suka sama suka. Kemudian apabila pelajar tengok X tambah Y tadi ni kita pernah jumpa dan kita pernah jumpa juga 6 kuasa X darab 6 kuasa Y. Pernah jumpa juga. Di mana yang warna pink itu sebenarnya 36 dan yang warna kuning sebenarnya 2. So jadi kat situ 2X per dengan Y. Okey. Boleh kot situ? Saya dah mudahkan kat situ sedikit. Jadi sekarang ni kita hantar balik Y nak ke atas. 36Y sama dengan 2X. Kita macam start di situ. Kita boleh berhenti sekejap. Kita kena bernafas. Kita ada 2 sebutan X dengan Y. Dan akhirnya yang akan menolong kita ialah X tambah Y sama dengan 2. Jadi semasa di sini, Madam nak ajar, nak bagi tips dekat pelajar. Pelajar kena pilih untuk diri sendiri. Dia nak jadikan X sebagai tajuk ataupun dia nak jadikan Y sebagai tajuk. Contohnya, dia mungkin boleh buat Y sama dengan 2 tolak X. Atau dia boleh buat X sama dengan 2 tolak Y. Pelajar ada 2 kemungkinan, sama ada bintang 1 atau bintang 2. Jadi pelajar kena fikir untuk peribadi dia. Kalau Madam akan ganti nilai X supaya senang darab dengan nombor 2. Kalau pelajar ganti dengan Y, pelajar kena kembang dengan sifir 36. Jadi pelajar kena bijak membuat untuk diri sendiri. Kita sayang diri sendiri ataupun tidak. So kat sini Madam pilih untuk bintang yang kedua ni. Okay. Jadi kat sini dia jadi 36Y sama dengan 2 darab tempat X itu Madam ganti dengan 2 tolak Y dan kita cuma guna sifir 2 saja. 36Y sama dengan 4 tolak 2Y. So dia akan jadi 38Y sama dengan 4. Y sama dengan, kita terus tekan kalkulator, 4 per 38. Dia akan permudahkan pada kita. Nilai Y kita ialah 2 per 19. Boleh shortcut dah. Bila nak cari nilai X, masuk balik dalam bintang 2 ni. X sama dengan 2 tolak Y. Baru saat tadi dapat nilai Y 2 per 19. Yang ini pun jangan congak. Kita guna kalkulator, baru dapat jawapan tadi. Jadi kita nak tekan kalkulator, 2 tolak answer. So dapatlah jawapan dia 36 per 19. Saya perasan soalan AdMath, jawapan akhirnya tidak cantik. Jawapan akhirnya pecahan, perpuluhan tidak cantik. Kalau di peringkat matrikulasi, pembuat soalan seboleh-bolehnya akan memberikan jawapan nombor bulat. Seboleh-bolehnya. Okey. So, Madam buka soalan 1A, soalan tentang indeks asas 6. Soalan B pun sama. Okey, tentang indeks asas 6. Okey. Madam buka soalan. Nombor 2, Madam lompat dulu. Kita bagi peluang pelajar adik-adik yang tak tampak bernafas sikit. Okey, nombor 1 selesai. Nombor 2, Madam lompat dulu. Bukan tak reti-reti sangat. Cuma nak bagi adik-adik relax dulu.
Okey, nombor 3 pun senang. Okey, tadi log, sekarang tadi indeks, Madam nak buat yang kalau nombor 4 ni log. Ui, tak terang lah. Tak apalah, nanti saya tulis balik. Susah nak ambil gambar tadi ni. Okey, so saya buat dulu soalan log. Mungkin malam ni kita ada rakan-rakan kita daripada Sabah. Sebab tadi saya dah invite kawan saya yang mengajar di Sabah untuk bagi tahu anak murid supaya join kelas percuma. Okey, kalau pelajar Kelantan tak ramai masuk, saya buka negeri lain lah. Tak apa. Janji percuma. Okey, soalan nombor 4. Kita diberi log. Yang pertama kita tengok asas kita A, yang ini pun A. Okey, sama, asas yang sama. Cuma nilai di sini, nilai perut yang pertama X. Nilai perut yang kedua adalah Y. Okey, so Madam nak buat soalan yang pertama. Okey. Madam tukar Okey, tengok yang ni. Madam buat yang ini dahulu. Dia akan jadi log. Mula-mula Madam buat A kuasa 2. Sebab hubungannya di sini darab, dia akan menjadi tambah log X. Hubungan Y ini bahagi. Jadi kat sini akan jadi tolak log Y kuasa 2. Kemudian bila kita intai dia punya asas, asasnya adalah A. Jadi di sini A, di sini pun A, di sini pun A. Okey, dalam hukum log, seandainya kita nampak ada benda yang bertenggek di sini, maka dia boleh jatuh ke depan. Okey, dia boleh jatuh ke depan. Yang ini pun akan jatuh ke depan. Jadi, kita akan dapat 2 log A, asas A, tambah log X, asas A, tolak 2 log Y, asas A. Okey. Dalam hukum log, yang ini jadi 1. Okey, dia jadi 1. Jadi sebutan yang di depan tu sekarang menjadi 2 darab 1, 2. Yang kedua ni pula, kalau perasan, ini adalah isi perutnya adalah X. Dan kita dah ada jawapan, kalau isi perutnya X, jawapannya adalah 3. Okay, so di sini akan jadi tambah 3. Kemudian tolak. Yang ini pula merupakan isi perutnya adalah Y, iaitu dia dah bagi jawapan sama dengan 4. So di sini 4. Jadi kita ada 2 tambah 3, 5. 5 tolak 4, jawapan kita adalah, tak mana saya salah? Oh, saya tak darab dengan 2. Saya tak darab dengan 2. Ni ada 2, tertinggal 2. Sorry. 2 tambah 3, 5. 5 tolak 8. So, dia akan jadi negatif 3. Tersasul. Dah buat latihan tadi. Tersasul. Okey, saya buka kepada soalan. Okey, kita nampak nama-nama baru yang masuk pada hari ini. Okey, kalau ada soalan sama ada nak buka mic boleh ataupun nak tulis mesej pun boleh. Okey, interrupt saja. Madam akan terangkan. Okey, sekarang Madam nak buat soalan A yang kedua. Okey, A yang kedua. Nilai set itu hanya berada pada Y. Okey, nilai set ini hanya pada Y. So, kalau Madam pecah, kita akan dapat, okey, kita akan dapat log punca Y tambah log
X, A duduk kat bawah. Tolak log A. Okey, kita intai asasnya apa? Asasnya adalah A. Jadi kat sini A, kat sini A, kat hujung sini pun A. Okey. So kita tengok ada benda pelik lagi di sini, masih ada cert dekat sini. Madam akan tukar, ia menjadi log Y kuasa setengah asas A tambah log X asas A tolak 1. Dalam hukum log, kalau dia sama ni 1. Tadi Madam cakap, kalau yang bertinggik tu jatuh ke depan. So kat sini kita akan dapat setengah log Y asas A tambah, ini sebenarnya yang biru tadi, jawapannya 3 tolak 1. Sama dengan 1/2. Ini merupakan yang pink. Pink tadi nilainya adalah 4 tambah 3 tolak 1. Sorry interrupt di rumah. Okey, keluarga Madam ni demam sebenarnya. Tu yang seorang bersin, seorang batuk. Okey, setengah darab 4 dapat 2. Kalkulator lah. Setengah darab dengan 4 tambah dengan 3 tolak dengan 1. So jawapan kita ialah 4. Okey. Macam-macam gangguan kan? Sorry sorry. Okey, so nombor 4A, 1 dan 2 siap. Kat mana rasa yang perlu Madam urai? Tajuk log ni zaman Madam belajar dulu, Madam tak reti juga. Kawan Madam ajar, lepas tu Madam pun jadi pandai sampai sekarang. Okey. Sekarang kalau dah okey, Madam pergi kepada soalan B pula. Okey, untuk soalan B sekarang ni dia minta kita cari nilai X, kemudian cari nilai Y, kemudian cari nilai X dan juga Y. Ada 3. Kemudian dia bagi condition dekat sini. Dia bagi log 4A sama dengan 2. Madam boleh tinggalkan 4 di sini. A nama lainnya asas. Asas ni kalau kita pindah ke sebelah kanan, asas ni jadi besar. Dan dia akan angkat kuasa. Jadi kalau kita tengok nombor 4 tu sebenarnya 2 kuasa 2. Bersamaan dengan A kuasa 2. Jadi kita dah boleh nampak dah. Okay, kita dah boleh nampak dah tempat 2 itu. Mana A saya? Ni sama kan? Ni sama. Biru dan biru. Maka A kita sama dengan 2. Okey, pelajar pun tertanya-tanya macam mana nak cari nilai X? Dalam ni tak ada pun sebutan X. Dia kena tengok balik ayat atas. Soalan atas. Yang ini tadi. Dengan yang ini. Okey Saya salin yang itu dulu. Log XA. Okey, log X asas A. A kita A sama dengan 3 tadi. Jadi kalau pelajar jadikan yang ini X, A itu akan menjadi besar kuasa 3 dan A baru dapat tadi. A kita 2 kuasa 3, dapatlah jawapan kita 8. Selesai nilai X. Okey, kemudian kita ada satu lagi. Log Y asas A sama dengan 4. Y sama dengan asas menjadi besar kuasa 4. Dan asas tadi ialah 2. 2 kuasa 4, kita dapat 16.
Tapi soalan dia memang comel. Saya tengok orang yang design soalan ni mesti kreatif ni. Cara dia buat soalan ni saya tak pernah terfikir akan ada soalan macam ni. Okey, saya dah siapkan soalan nombor 4. Okey, kalau ada masalah boleh utarakan. Okey, kalau tak belajar lagi pun maksudnya saya sedang ajar lah ni. Kita tak boleh guna istilah tak belajar and then tak nak belajar. Kita tak boleh. Dapat 2. 2 nilai A yang mula-mula. Kan soalan tanya cari nilai A. Dan madam dah kira nilai A 2. So madam guna dekat sini. Madam guna dekat sini. Okay, sebab soalan ni adalah soalan yang sama. Okey, untuk pertukaran, saya jawab soalan kawan kita. Ya, ini kalau kawan saya dia marah ajar macam ni, tapi saya dulu saya faham macam ni. Okey, kalau awak ada log X asas A, saya letak asas nombor lah, senang nak faham dulu. Saya letak kat sini asas 2 sama dengan contoh tadi 3. Saya ajar ini cara kanak-kanak tapi dia akan melekat. 2 ni semasa berada dalam dunia biasa, macam cerita Ultraman, kalau dalam dunia biasa, sebenarnya Ultraman tu benda yang kecil saja, orang yang kecil saja. Apabila di sini dia tengok raksasa, ni nombor 3 ni raksasa ada, mengganggu bumi, maka Ultraman itu akan berpura-pura masuk dalam semak. Dalam beberapa second, dia akan berubah menjadi Ultraman yang sangat besar. Jadi 2 yang kecil itu akhirnya jadi besar, dan semasa Ultraman itu besar, kita akan nampak raksasa tu sebenarnya kecil saja. Ini yang biasa tengok cerita Ultraman, dia biasa tengok cerita ni. Dan dari situ baru kita tekan kalkulator, 2 kuasa 3 tu kita dapat 8. Dalam nota kuliah, walaupun di matrikulasi, saya masih letak gambar Ultraman ni. Sebab pelajar ada masalah yang sama. Dia kata macam mana kita nak tukar asas dalam log. Jadi saya terpaksa reka cerita begini. Walaupun kawan saya kata saya ni macam Doraemon, poket Doraemon, banyak sangat kartun. Tapi kartun ni yang penting untuk kita belajar tukar asas. Kalau dalam keadaan indeks, kita tulis 2, ni kita panggil asas, tapi kita tulis besar. Tetapi dalam tajuk log, asas itu kita tulis dia kecil je. Itu beza indeks dengan log. Di mana mereka berdua ni adalah lawan di antara satu sama lain. Kita panggil inverse. Kalau tajuk function, kita panggil inverse each other. Okay? Boleh menjawab tak soalan Mas tu? Faham ke Mas? Tapi permulaan ni memang kita kena guna istilah dongeng ni. Lama-lama bila dah melekat dekat minda kita, kita automatik dapat. Untuk permulaan je, kena jadi kanak-kanak sekejap. Okey, nombor 4 dah. Saya rasa sempat lagi satu soalan. Saya akan tulis balik soalan ni, tak berapa nampak. Mungkin saya ambil gambar tadi, tangan saya dalam keadaan menggigil. Okey, saya salin semula. Okey, 5x tambah 3y sama dengan 4. Itu yang pertama. Yang kedua, 2y tambah 4z sama dengan 5. Soalan suruh saya tunjukkan dia menjadi 10x tambah 8y tambah 4z sama dengan 13. Tu soalan A. Dia suruh tunjukkan. Dia suruh tunjukkan benda ni. Jadi kalau saya tengok,
Di sini nombornya ialah 10. Oh, kenapa dia hilang? Nombornya 10. Sedangkan saya cuma ada 5. Okey, saya ada 5. Bermaksud saya kena faham persamaan yang pertama saya ni, saya kena darab dulu dengan 2. Okey, bila saya darab, saya baru dapat 10x tambah 6y sama dengan 8. Saya namakan dia sebagai persamaan 1 supaya senang nak sebut. Okey, kemudian saya rasa kita dah cukup. Yang ini Medik akan guna secara terus. Okey, yang ini persamaan 2 dah cukup dah. Medik akan guna secara terus. So Medik letak kat sini. 2y tambah 4z sama dengan 5. Medik letak kat sini persamaan nombor 2. Okey, untuk membolehkan, sekejap bagi masa saya nak cari sudut kosong darjah sekejap. Okey, untuk menjadikan hasil kita ni menjadi 10, yang ini ada kosong x. Saya kena buat proses persamaan 1 tambah dengan persamaan 2. Okey, persamaan 1 tambah persamaan 2. Yang pertama saya tambah dulu warna biru. 10 tambah kosong. Saya dapat 10x. Yang kedua, saya tambah yang warna kuning. 6y tambah 2y. Saya akan dapat tambah 8y. Kemudian, warna pink, tidak ada z kat sini, maksudnya kosong tambah 4z. So, saya akan dapat di sini positif 4z. Kemudian, sama dengan warna purple, constant tambah constant. 8 tambah 5, saya dapat 13. Akhirnya, dia dah jadi apa yang soalan suruh. Therefore, shown. Macam tu saja nak buat dia. Okey, Madam buka kepada soalan, baru kita buat nombor 5A. Baru buat nombor 5A. Okey, kalau ada soalan, sila tulis. Negatif 13. Bukan 13. Ni, Madam tulis balik dah ni. Ni sebenarnya tanda sama dengan. Dia tak nampak sebab masa Madam ambil gambar tadi, dia tidak jelas. 4Z sama dengan 13. Okay, sorry. Madam tulis dah kat sini. Tak jelas. Okay. Cantik pula jadi bulat. Malam ni serba-serbi jadi cantik pula dah. Okay, selesai. Kita kena tambah sebab kita kena cari idea macam mana 10x dengan sesuatu yang di bawah ni. Kalau kita tolak, yang ini jadi cantik lagi. Cuba awak buat yang kedua ni pula. 6y tolak 2y, dia akan jadi 4y kalau awak tolak. Okay. Soalan kawan kita, macam mana kena tahu tambah ke tolak? Madam tadi tunjuk terus tambah terus jadi. Kalau pelajar buat tolak, yang kosong z kat sini dengan 4z ni, dia akan jadi negatif 4z. Dia jadi lain. Dia tak jadi seperti yang soalan suruh. Jadi kesimpulannya, kita kena menambah supaya dia menjadi apa yang soalan nak. Okay. Dia memang ada dua saja, tambah atau tolak. Tapi kalau tolak, kita tak dapat. So, kena tambah. Boleh, Okay.
So sekarang ni dia bagi yang kedua, yang B ni, saya salin B dia bagi Z sama dengan 2X, tak nampak tu tolak 1. Ni dia bagi untuk soalan B. Dia bagi untuk soalan B. Okey. So sekarang dia suruh kita cari nilai X, nilai Y dan juga nilai Z. Dia suruh cari 3 nilai. So kita kena bijak membuat. Kalau kita buat cara panjang, kita akan sesat. Okey, Madam kecilkan yang ini. Madam nak ambil yang ini dulu. Okey, Madam nak ambil persamaan yang kedua dulu. Okey, Madam nak ambil persamaan yang kedua. Okey, 2Y tambah 4Z sama dengan 5. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita ada, okey, kita diberi nilai Z tadi. Madam tulis kat mana tadi? Ni nilai ni. So Madam ganti 2Y tambah 4Z sama dengan 5. Z kita pula ialah 2X tolak 1. Madam isi kat sini. 2X tolak 1. Dari situ, 2Y tambah 8X tolak dengan 4 sama dengan 5. Jadi dia akan jadi 8X tambah 2Y sama dengan 9. Okay, so saya ada 8X tambah 2Y sama dengan 9. Jadi ini merupakan persamaan yang ketiga. Okey, saya nak tulis persamaan yang pertama dekat-dekat. Sebab ke atas tadi, mana tadi? Atas tadi, 5X tambah 3Y. Saya tulis semula 5X tambah 3Y sama dengan 4. Ni persamaan satu yang tadi. So, kalau nak guna kalkulator, memang dah dapat jawapan dah. Okay, kalau guna kalkulator, memang dapat jawapan dah. Okay, tapi saya takut tak ada markah. Jadi sekarang ni kita kena decide. Kita nak matikan X atau matikan Y. Kalau nak matikan Y, okay, kalau nak matikan Y, kat sini nilainya 2, kat sini nilainya 3. Jadi persamaan yang ketiga ni, kita darab dia dengan 3. Persamaan yang pertama ni kita darab dengan 2. Kita tengok apa kesan dia. Okey, persamaan 3 darab 3, 8 darab 3, 24. X tambah darab 3, 6Y, 9 darab 3, 27. Ni persamaan 3 yang baru. Okey, sekarang saya nak buat persamaan 1 pula. Persamaan 1 saya nak darab dengan 2. Jadi yang ini akan jadi 10, yang ini akan jadi 6, yang ini akan jadi 8. Okey. So sini akan jadi 10X tambah 6Y sama dengan 8. Ni persamaan 1 yang baru. Dari situ kita nampak kita dah boleh matikan nilai Y. Okey, kita dah boleh matikan nilai Y. Okey, so kalau nak matikan nilai yang berwarna kuning ni, kita tengok tanda kat sini tambah, kat sini pun tambah. Sama jantina kita kena menolak. Kita kena pandai menolak. Jadi 24X tolak 10X tinggal lagi 14X. 6Y tolak 6Y kosong.
27 tolak 8. Okey, 27 tolak 8 rasanya 19. Kita try saya pun lupa dah. 27 tolak 8. 19. Jadi seperti yang saya kata tadi, jawapan untuk AdMath ni suka nombor pecahan. So X sama dengan 19/14. Baru dapat nilai X. Okey, bila dah dapat nilai X, automatik kita akan dapat nilai Z. Sebab tadi soalan yang bagi tahu Z bersamaan dengan 2X tolak 1. Jadi Z sama dengan 2X tolak 1 dan nilai X kita tadi ialah 19/14. Kita tekan je kalkulator. Kalkulator 2 darab 19, 2 darab 19/14 tolak dengan 1. So tu dapat jawapannya ialah 12/7. Okey, 12/7. Bila dah dapat Z, automatik awak akan dapat nilai Y. Kenapa? Kerana medan rujuk yang warna kuning di sini. Ni. Okey, daripada situ 2Y tambah 4Z sama dengan 5. Sorry lebih masa sikit lagi dah nak habis. Saya gantikan nilai Z itu dengan 12/7. Okey, saya gantikan dengan 12/7. Jadi 2Y sama dengan, saya ambil kalkulator, saya buat 5 tolak. Okey, 5 tolak 4 darab 12/7. Okey, so kita dapat jawapannya negatif 13/7. Tapi kita masih ada 2 di sini. Jadi Y sama dengan negatif 13. 2 pergi ke bawah, dia jumpa 7, jadi 14. Jadi nilai Y ialah negatif 13/14. Selesai. Kita buat hari ni. Okay, kita buat hari ni nombor 1. Nombor 2 mungkin besok. Nombor 3 pun mungkin besok. Okey, nombor 4 kita dah selesaikan. Nombor 5 pun dah. Okey, Madam buka peluang untuk pelajar tanya. Okey, silakan kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa nak tanya silakan. Jangan risau, Madam cuba tutup lah. Madam cuba ni. Okey, ni algebra biasa. Okey, yang ini algebra biasa.